طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saya muliakan Pengerusi Imam Ahli Jawatankuasa Masjid Tunku Jaafar, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pertama-tama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat iman dan juga Islam. Sama ada nikmat itu kita dapat secara keturunan kan, lahir-lahir jadi orang Islam, diwarisi kita punya Islam tu, kita bersyukur. Ataupun kita ni mencari Islam tu kan, kita mungkin dulu bukan keluarga orang Islam, kita cari, kita jumpa Islam. Alhamdulillah di atas nikmat ini, syukur kita di atas dua nikmat yang besar ni. Kemudiannya syukur juga kita dengan nikmat duniawi yang kita terima daripada Allah Azza wa Jalla ni banyak, tapi nikmat dunia ni kalau kita simpulkan nikmat tu, dia akan jadi tiga benda saudara. Seperti mana hadis Nabi SAW, nikmat dunia ni macam-macam tuan-tuan, tapi kalau kita simpulkan tiga benda ni, apa dia? Nabi kata, man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumih, fa ka'annama hizat lahu dunya. Sesiapa yang bangkit pagi rasa aman kan, rasa aman, tak ada siapa nak kacau dia hari tu, tak ada orang yang ganggu hidup dia, tak ada siapa kacau rumah dia. Nombor satu, aman. Nombor satu, aman. Nombor dua, mu'afan fi jasadih, badan dia sihat kan, badan kita sihat, semua okey kan. Dan yang ketiga, ada bondo nak makan, wa indahu qutu yaumih, hari tu ada bondo nak makan kan. Itulah faka'annama hizat lahud dunya. Nabi beritahu, seolah-olah orang ni Allah dah bontangkan kepada dia nikmat dunia kan. Jadi ada tiga benda ni, itulah hampir keseluruhan nikmat dunia ni sebenarnya kan. Jadi kalau kita nak dongki mau kita punya jiran kan, ada perabot baru kan, ada sofa baru kau, jangan lupa nikmat ni, jangan lupa. Kita ada tak tiga benda ni, syukur dulu. Tuan-tuan, saya mengingatkan diri saya dan juga diri tuan-tuan jugalah kan, sama-sama kita bersyukur. Seterusnya tuan-tuan, saya ni daripada Pilah tadi. Esok mertua nak kenduri, jadi komeh kampung lah tadi. Komeh potang ni ada kuliah kan, jadi balik awal sikit, siap-siap tengok sikit kitab apa nak ajar hari ni, lepas tu pun datanglah sini kan. Sebab saya bukanlah penting mana dah kan, kat kampung tu kau tak ada tu tak jadi kenduri, tak ada dah. Tak ada lah macam tu kan. Kadang-kadang kita ni rasa macam kita lah penting sekali dalam kan. Allah SWT beritahu apa? Fa in tatawallaw, kita ni kalau tak mau ikut apa yang Allah SWT suruh, Allah beritahu fa in tatawallaw, kalau kamu itu berpaling, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan gantikan orang lain, kaum yang lain, ghairakum, selain daripada kamu, summa la yakunu amsalakum, kemudian dia orang tu akan jadi lagi bagus daripada korang. Jadi kita tu bukanlah bagus sunnah kan. Kadang-kadang kita rasa kita penting, tak ada siapa boleh pegang jawatan ni kan. Tapi bila kita tak ada, so adalah orang ganti kan. Okey. Tapi sebenarnya bukan nak cerita yang tu. Cerita apa? Sebelum Jumaat tadi terdengar orang burak kan, orang burak apa? Kita ni kok datang Jumaat awal dapat unta kan, dapat unta, lambik dapat tolong kan. Saya tuan-tuan pun faham macam tu ke maksud dia? Kalau datang awal dapat unta, macam tu ke? Tuan faham? Yang pertama sekali bukan dapat unta tuan-tuan, dapat pahala orang yang bersedekah unta. Bukan dia dapat pahala. Macam kita hari ni saya nak semoleh unta, bagi semua orang makan, fakir miskin, pahala orang bersedekah unta kan, bukan dapat unta tu kan.
Kau dapat untung rasa sikit lah kan. Untuk tak payahlah macam tu, saya boleh beli kan. Untuk boleh beli 10,000 boleh beli kan. Bukan yang tu kan tuan-tuan baik untung. Hadis dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, ghuslal janabah, mandi macam orang mandi janabah. Mandi janabah ni maknanya mandi semua kono lah, bersih lah kan, bukan mandi kobau kan, mandi sikit-sikit je, tak, mandi bersih, itu maksud dia. Summa raha, kemudian dia pergi, iaitu dia pergi ke masjid, faka'annama qarraba badanah, wa man terputus tadi ni. Summa raha fi sa'atil ula, kemudian kalau dia datang pada masa yang pertama, seolah-olah dia ini qarraba, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan badanah. Badanah itu adalah unta. Itulah hadis dah. Mendekatkan diri dengan Allah tu macam mana? Mungkin kita sedekah unta tu ataupun kita semoleh bagi orang makan. Itu maksud Nabi. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang poi pada waktu yang kedua, Nabi beritahu, fa ka'annama qarraba baqarah, seolah dia itu semoleh lembu, bagi orang makan ke, sedekah ke. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, sesiapa yang poi pada masa yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan aqran, seolah-olah dia ini sembelih kibash, yakni kambing aqran yang bertanduk. Maknanya kambing tu the bestnya yang ada tanduk lah. Arab dia tahulah. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, sesiapa yang pergi pada masa yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajah, seolah-olah dia itu semoleh ayam bagi orang makan. Macam tu pahala. Pahala banyak tuan-tuan bukan ayam tu, ayam pun gigit dia kan, sekilo. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa yang pergi pada masa yang kelima, fa ka'annama qarraba baydah, seolah-olah dia sedekah tolol lah kan, dia sedekah tolol ni tolol macam tu fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikah, apabila keluar imam, malaikat dah datang, yastami'una dzikr, malaikat pun dengar juga khutbah yang diberikan pada imam. Jadi kalau bila imam dah, yakni imam dah naik mimbar, maknanya pahala datang awal tadi habislah. Siapa imam dah naik baru sampai, tak adalah pahala tadi tu lembu lah, apa unta, lembu pun tadi, kibash, ayam, tolo, tak dapat lah. Tolo pun tak dapat kan, bukan lambik tu dapat tolo. Kalau datang lopeh imam naik, maknanya tolo pun tak dapat kan. Pahala awal, pahala Jumaat tu ada lah, tetapi pahala datang awal. Okay. Baik, jadi ada satu isu, iaitu apakah itu masa pertama, masa kedua kan tuan-tuan. Masa pertama apa yang masa pertama, bila nak dapat unta, bila nak dapat kambing ni. Jadi benda ni khilaf lah di kalangan ulama lah. Yang ni khilaf lah. Ada yang kata masa pertama itu daripada awal siang. Yang ni pada awal siang lah, maknanya waktu lebih kurang matahari dah terbit tu sikit, macam waktu duha tu dah kira yang tu lah waktu pertama. Sampai, maksudnya waktu tu sampai imam naik mimbar, waktu tu. Tapi mazhab Malik ataupun ada beberapa ulama yang sokong pendapat ni juga. Mereka berpendapat masa pertama as-sa'atil ula itu bila masa dia adalah sebelum gelincir, beberapa, maksudnya lebih kurang, saya berpendapat lah, dia tulis tu masa Qubailuz zawal, maknanya beberapa ketika sebelum tergelincir, maknanya sebelum matahari tergelincir, iaitu waktu zuhur. Zuhur ni masuk matahari gelincir sikit kan, jadi lebih kurang mungkin kita kata sejam lah, sejam sebelum zuhur. So dalam tempoh itu dibahagikan 5 waktu tu. Yang tu juga pendapat mazhab di kalangan Malik kan. Sebab mereka ada hujah lah, sebab dia kata Nabi pakai perkataan roha. Roha ini tidak dipakai dalam bahasa Arab. Summa roha kan, kita summa roha fi sa'atil ula, summa roha fi sa'at. Roha tidak akan dipakai dalam bahasa Arab kecuali kalau orang tu keluar lepas tengah hari lah, maksudnya dia keluar siang tengah hari. Kalau keluar pagi-pagi tadi, macam pendapat pertama tadi, kalau itu dia tak akan pakai roha, dia akan pakai ghadam, yaghdu dalam bahasa Arab kan. Yang tu perkara yang makruf di kalangan
Jadi ada dua pendapat lah kat sini. Saya bukan nak tarjih mana-mana yang ni botol ke tak, tapi ada dua pendapat lah bila yang dah boleh dapat unta tu. Sebab Imam Malik juga bagi tahu ini benda ni orang yang datang Jumaat pagi kan, benda ni tak berlaku di Madinah benda ni tak berlaku. Maksudnya Imam Malik duduk dekat dengan sahabat kan, zaman-zaman tu dekat Imam Malik ni dah tabi'in, tapi zaman sahabat dulu maknanya zaman sahabat-sahabat akan tinggalkan budaya tu kan. Jadi orang yang datang selepas sahabat tu tengok benda tu, tak adalah orang datang pagi-pagi dah. Itulah pendapat tentang perkara ni Jadi dah panjang pula pasal apa tadi nak cerita orang burak tadi yang saya nak beritahu ni, burak bukan dapat unta, dapat pahala sedekah unta. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan kita juga saya nak ingatkan diri saya dengan tuan-tuan jugalah, maknanya kita sudah masuk bulan Rejab bulan Rejab. Yakni berapa dah? 2 Rejab. 2 Rejab dah kot. Jadi hari ni hari kedua Rejab. Jadi bulan Rejab yang pertama sekali masih lagi ada hadis yang orang yang hantar tu, siapa yang mengingatkan orang-orang lain tentang bulan Rejab maka haram baginya neraka. Benda tu hadis tu palsu tuan-tuan. Jangan forward lah. Kalau jumpa hadis siapa yang bagi tahu orang dah masuk Rejab dia tak masuk neraka, tak ada. Hadis tu tak ada dan haram kita sebarkan. Haram sebab apa? Kita kata Nabi kata. Sedangkan Nabi tak kata. Marah tak kalau orang kata haji pengurusi khabar je sana, kita kata pengurusi tak ada khabar kan, pengurusi marahlah kan. Kita kata dia kata benda yang salah. Jadi benda tu haram, jangan forward dah. Cuma apa yang penting dalam bulan Rejab kita doa, ya Allah, bila sampai bulan Rejab apa yang Nabi SAW akan rasa, dia akan rasa dah dekat nak Ramadan itu. Sebab tu doa dia, Allahumma barik lana fi Rajaba ataupun fi Rajabin, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku. Barik tu berkat tu apa tuan-tuan? Tambah kebaikan. Bagi aku banyak kebaikan pada bulan Rejab dan Sya'ban, dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Ramadan tu sebab apa? Sebab tuan-tuan, kenapa sampaikan aku pada bulan Ramadan? Apa maksud doa tu lebih kurang? Lebih kurang lah. Doa tu maksudnya, ya Allah, kalau kau nak matikan aku sekarang, jangan matikan aku dulu. Tunggu sampai aku dapat Ramadan. So itu lebih kurang maksud doa tu. Ya Allah, jangan matikan aku dulu, lepas Ramadan. Sebab apa? Sebab besarnya pahala bulan Ramadan. Saya ada cerita kat hadis Talhah yang mimpi tu. Hadis Talhah dia mimpi seorang ni, hadis ni sahih. Dia jumpa Nabi, lepas tu esok tu dia cerita balik dia punya mimpi tu kepada Nabi. Nabi bagi tahu kan, maknanya cerita dia apa? Dua orang ni, seorang ni bersungguh-sungguh dalam Islam, seorang lagi besok-besok. Seorang ni mati dulu, sungguh-sungguh ni mati dulu, yang besok-besok ni mati setahun kemudian. Lepas tu siapa masuk syurga dulu? Yang besok-besok ni. Sebab Nabi bagi tahu wa adraka Ramadan, sebab dia dapat lebih setahun daripada orang ni, dia dapat sekali Ramadan lebih daripada orang ni. Sama-sama masuk Islam ni. Dua-dua ni masuk Islam serentak. Lepas tu dia bersungguh-sungguh, yang ni bukanlah tak bersungguh kan. Islam ni nak masuk bersungguh, semayanglah 5 waktu, tapi taklah macam kawan seorang lagi ni. Nabi panggil berjihad, pergi kan. Sebab Nabi panggil ada yang wajib, ada yang sunat kan. Dia ni pergi semua dan dia mati syahid. Seorang lagi besok-besok ya, tapi dia masuk dulu syurga sebab dapat lebih sekali Ramadan. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, minta dengan Allah sungguh-sungguh untuk kita dapat Ramadan. Syurga itu banyak tingkatnya. Kalau kita dah ada di syurga tu, kita nak atas lagi, up lagi kan. Okey tuan-tuan, kita sambunglah kita punya pelajaran hari ini. Doa kita adalah doa, kita ada 20 minit ni, kita habiskanlah. Kita masuk doa, masih lagi doa selepas tasyahud sebelum memberi salam. Kita ada baki lebih kurang 1, 2, 3 doa. InsyaAllah kita cuba habiskan juga hari ni 3 doa. Baik, kita kini berada pada doa yang ke-9 daripada doa tasyahud. Sebelum memberi salam pada akhir tu, sebelum bagi salam kita nak baca doa yang ke-9 ni. Dia ada seboleh kita ada ke-9.
Baik, hari tu kita dah baca Allahumma inni hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i sahabat dengan Nabi masuk dalam nampak ada orang solat, lepas tu orang yang tengah solat dia tu baca doa ni, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Dia baca doa ni, lepas tu Nabi bagi tahu dekat sahabat, Nabi bagi tahu ghufira lahu. Nabi bagi tahu pasti diampunkan dia ni, pasti diampunkan dia ni 3 kali. Jadi doa ni dia punya tu panjang tu, dia punya intro panjang, ya Allah kau ni ampunkan aku belakang tu sikit. Nabi bagi tahu dia ni sure diampunkan. Okey, jadi kita hari tu sampai dekat perkataan Al-Wahidul Ahad. Allahumma inni as'aluka bi annakal wahidul ahad. Sampai situ kita bahas. Kita nak masuk As-Samad hari ni, perkataan As-Samad. Okey. Jadi apa maksud As-Samad? Nak buka kitab sebenarnya. Panjang lah. Okey, jadi kita dah baca surah Al-Ikhlas kan. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad kan. Apa maksud Samad? Okey, jadi yang ni pun doa itu pakai daripada ayat Quran itulah. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad. Apa makna as-samad? Yang pertama maksud dia adalah yusmadu ilaihi fil hajat, disandarkan padanya semua hajat. Sesuatu yang disandarkan padanya semua hajat. Iaitu yuqsad likaunihi qadiran ala qada'iha. Maksudnya dia itu apabila kita sandarkan semua hajat kepadanya, dia mampu tunaikan semuanya. Orang ni kalau kita sandar mau mak ayah kita, tolong kita kecil kan, kita ayah nak beli ni, nak apa, kita letak semua hajat, dia boleh tunaikan semua ke? Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kita sandar kita punya hajat dengan kawan-kawan kita, lagilah tak boleh kan. Apatah lagi orang yang pemimpin-pemimpin kita nak sandar, kita nak jalan, kita nak ni, kita sandar semua, boleh ke? Tak dapat dah. Tapi Tuhan, ada satu Tuhan. Jadi maksud As-Samad yang pertama, As-Samad ni ada 4 maksud. Yang pertama adalah disandarkan padanya semua hajat. Dia mampu buat semua hajat. Okey, itu maksud yang pertama. Az-Zajjaj kata, ini pendapat yang kedua pula. Bukan pendapat kedua, ini adalah dia semua tu maksudnya valid. Nombor 1, disandarkan semua hajat. Jadi As-Samad juga dalam bahasa Arab boleh membawa makna As-Sayyidul ladzi intaha ilaihi su'dud. As-Samad adalah tuan yang paling tuan sekali. Fala sayyida fawqahu, tidak ada lagi tuan atas dia. Jadi kalau kita panggil orang itu Antas Samad, Samad maknanya dia adalah tuan, dia paling atas sekali. Dia dah tak ada dah atas dia. Kalau kita ni sekarang ni ada timbalan pengarah, atas pengarah, ada mentori, ada ni macam-macam kan, ada ketua jabatan ke, tak, dia memang paling atas sekali. Itu maksud As-Samad yang kedua. Okey, ingat nak tanya orang. Okey, nombor 3, maksud dia adalah al-mustaghni an kulli ahad wal muhtaj ilaihi kulli ahad. Maksud dia adalah dia tidak berhajatkan kepada apa-apa pun dan dihajati oleh semua orang. Itu maksud As-Samad yang ketiga. Dia tak perlukan siapa-siapa. Kita rasa kita semayang ke, kita zikir ke, Allah perlukan kita punya zikir ke? Allah tak perlukan siapa-siapa. Kalau dia hapuskan kita semua, dia tetap macam tu. Tapi kita semua memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu maksud yang ketiga. Dia tak perlukan sesiapa. Dan yang keempat, As-Samad juga maksud dia adalah la jawfa lahu. Dia ni tidak ada rongga. Tak ada rongga maksud dia apa? Maknanya dia tak perlu makan. Kita ni boleh tak kita hidup tanpa masukkan apa-apa dalam badan kita? Tak boleh. Tuhan tak. Jadi dia tak perlukan rongga macam kita. Kita perlukan benda luar masuk. Sebab tu kita ada mulut, kita nak kena udara, nak kena penapis. Kalau tak ada udara, kita tak boleh hidup.
Yang ni as-samad juga maksudnya Tuhan yang tidak perlukan rongga untuk makan, menapih, minum, tak payah. Jadi ada 4 maksud as-samad. Saya ulang balik. Yang pertama adalah dia disandarkan padanya semua hajat. Yang kedua, Tuan paling atas sekali Tuan. Dan yang ketiga, tidak memerlukan apa-apa, tapi orang lain perlukan dia. Yang keempat adalah tidak berongga. Rongga ni tak ada lubang, tak ada apa, rongga lah. La jaufa lahu, tidak ada rongga. Okey, itu maksud as-samad. Okey, seterusnya apa lagi? Allazi lam yalid wa lam yulad. Allazi lam yalid wa lam yulad maksud dia yang tidak melahirkan, wa lam yulad dan tidak dilahirkan. Okey, jadi bila disebutkan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ada 3 maksud dekat sini. Yang pertama, dia tidak melahirkan, jadi tidak ada anak. Maknanya dia tidak melahirkan anak, dan dia juga tidak dilahirkan. Dan yang ketiga maksudnya juga dia tidak ada pasangan macam kita. Dia tak ada pasangan lah, maknanya tak lahir, dia tak ada. Itu maksud allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Okey, dan langsung tidak akan ada walam yakun, tidak akan ada lahu baginya kufuwan. Kufuwan ni apa? Kufu ni apa? Setara, semisal. Itu maksud kufuwan. Tidak ada yang setara, ahada, satu apa pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maksud dia. Okey, antaghfira li dhunubi, engkau ampunkanlah untuk aku dosa aku, dosa-dosa aku. Ampun, ghafar kita dah sebut juga. Ghafar maksud dia adalah tutup dan pelihara. Kita kata antaghfira li, ya Allah engkau ampunkan aku. Ampun tu maksud dia tutup dosa aku dan pelihara aku daripada akibat dosa tu. Zunubi, dosa-dosa aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau anta al-ghafur, maha pengampun, dan juga ar-rahim. Ar-rahim ni kesian, bukan kesian, sayang. Engkau maha penyayang, ar-rahim. Okey, jadi saya ingat tak payah syarah kot perkataan ghafur dan juga ar-rahim ni sebab berulang-ulang. Sebab dia punya doa tu lebih kurang yang tu ya, al-ghafur, rahim. Jadi kita rasa kita dah ulang banyak kali sangat perkataan tu. Tak apa, kita teruskan masuk doa yang seterusnya. Okey, jadi kita ingat, saya nak ingatkan balik doa ni apabila dibaca tu, sahabat dengar Nabi bagi tahu dia ni pasti diampunkan, pasti diampunkan, pasti diampunkan. Jadi kita mungkin boleh baca juga doa ni kalau kita rasa kita buat dosa banyak dengan Allah SWT, kita baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Okey, jadi kita masuk doa yang ke-10 tuan-tuan. Okey, doa tu bunyi dia macam mana saya bacakan dulu untuk tuan-tuan dengar. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Okey, jadi ini adalah doa yang ke-10 yang dibaca pada tasyahud sebelum memberi salam. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Jadi sebelum daripada itu kita tengok dulu hadisnya. Hadisnya macam mana? Apa cerita tentang doa ni? Mana pula? Okey, hadis ni diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Doa ni tadi dia ada hadis dia. Yang ni tuan-tuan tak adalah dalam kitab tu, tapi ada hadisnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas. Anas kata qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Yakni wa rajulun qa'imun yusalli. Lalu ada seorang lelaki yang bangkit
bersalat, falamma raka'a wa sajada wa tashahhad, apabila dia rukuk, dia sujud, kemudian dia tasyahud, dia duduk tasyahud, yakni tasyahud akhirlah, da'a, lalu dia pun berdoa, faqala fi du'aihi, lalu dia pun berdoa dan dia baca dalam doa dia, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta, doa ni tadi, al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Okey, kalau ikut hadis tu dia berhenti dekat inni as'aluka tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tu dia sampai inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Kalau ikut buku ni okey, yang belakang tu hadis tu dhaif sikit, tapi dia masuknya lah sebab Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepada engkau. Lepas tu hadis tu stop. Jadi dia ambil riwayat yang dhaif tu, dia masukkan je lah dalam doa. Okey, tak apa. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dengar lelaki tu tasyahud baca doa macam tadi tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada sahabat-sahabatnya, tadruna bima da'a, tahu tak apa yang dia baca tadi? Tahu tak apa yang dia doa tadi? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, walladhi nafsi biyadihi, demi diri aku yang di tangannya. Siapa? Allah. Maksudnya Nabi boleh je sumpah wallahi, demi Allah, tapi dia punya bunyi tu demi diri aku yang ada pada tangannya. Maksudnya Allah lah, dia bersumpah dengan Allah. Laqad da'allaha bismihil azim, sesungguhnya lelaki tadi tu telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang azim, yang agung. Allazi idza du'iya bihi ajab, apabila yang mana apabila diminta dengan nama itu tadi pasti Tuhan akan jawab. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan kalau minta, su'ila ni minta lah, da'a tu seru, kalau diseru dengan nama itu dia pasti jawab, dan kalau diminta guna nama tu pasti dia bagi. Okey. Jadi dalam doa orang yang salat tadi tu ataupun baca tasyahud, baca doa tadi tu, ada nama Allah yang Al-Azim. Nabi kata kat situ kalau dia pakai nama tu sure, panggil Allah jawab, kalau minta Allah beri. Jadi kita nak tengok jugalah nama Allah yang besar tu, nanti kita bahaskan kalau kita sempat, asal tak sempat kot sekali lagi lah. Jadi kita nak tengok makna dia dulu, lepas tu kalau sempat kan kita tengok sikit makna ismullahi al-azim. Okey, kita tengok maksud dia secara sepintas lalu. Mana doa tadi? Okey, jadi doa dia adalah Allahumma, tengok balik doa tu, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, minta kepada engkau, bi anna lakal hamd, kerana engkau itu terpuji, alhamd, la ilaha illa ant, tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali engkau, wahdaka la syarika lak, satu engkau tu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau, al-mannan. Okey, jadi perkataan hari ni adalah al-mannan. Okey, al-mannan ni apa tuan-tuan? Okey, sebelum daripada tu, orang ni tadi minta, ya Allah aku minta kepada engkau sebab engkau adalah apa tadi? Terpuji, tidak ada Tuhan selain engkau, tak ada yang disembah melainkan engkau, satu, tidak ada sekutu. Itu apa kita panggil tuan-tuan? Aku minta kepada engkau sebab engkau itu terpuji. Apa istilah itu? Tawassul. Itu tawassul. Yang ni juga bertawassul dengan sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah itu terpuji. Ya Allah, aku minta kat engkau ni sebab engkau lah yang terpuji. Itu maksud tawassul. Jadi tawassul yang disyariatkan, yang dibolehkan dalam syarak adalah kita tawassul guna nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Okey. Hari ni kita nak tengok perkataan Al-Mannan. Al-Mannan. Apa maksud Al-Mannan?
Kan biasa orang kan Al-Mannan ni, ya Hannan, ya Mannan. Kita sebut Mannan ni maksud dia apa? Okey, Mannan ni maksud dia adalah kathirul ata, banyak beri. Kalau kita sebut nama Allah itu Al-Mannan, ya Mannan, maksud dia banyak, Tuhan yang beri banyak betul. Beri non-stop, itu maksud Mannan. Sifat yang mulia bagi Allah. Tapi kalau hamba, beri, ada duit beri kat orang, terpuji ke macam tu? Tak. Kita kena ada untuk kita juga, keluarga kita, bukan beri kat semua orang. Kalau beri itu terkutuk. Al-mazmumah, maksudnya Al-Mannan wal minnah mazmumah minal khalq. Dalam kitab ni tulis, maknanya kalau kita ni bersifat Mannan, dia adalah tercela. Tercela. Kalau hamba bersifat Mannan tercela, bagi mana boleh kan? Kita kena simpan sikit keluarga kita, ada ni semua sikit, dan kita bagi dengan kadar dia. Okey, jadi Mannan ni juga ada dua, tuan-tuan. Satu Mannan perbuatan dan juga Mannan percakapan. Mannan percakapan dibenci oleh agama. Mannan dalam percakapan, Mannan perbuatan ni bori. Tapi Mannan percakapan ni dia ungkit. Kalau disebut Mannan, tapi percakapan dia bori dan dia ungkit, itu maksud Mannan. Okey, dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kataan tu. Jangan kau batalkan sedekah kau tu, pemberian engkau itu dengan man itu kau ungkit balik. Iaitu man dari segi percakapan. Yang Allah Subhanahu Taala ni man dari segi perbuatan, bori. Okey, itu maksud Mannan. Setelah Al-Mannan, ya badi'as samawati wal ard. Okey, perkataan yang seterusnya adalah ya badi'. Perkataannya ya badi'as samawati wal ard. Wahai badi', maksud dia orang yang cipta mula-mula tanpa ada contoh sebelum. Itu maksud badi'. Badi'as samawati wal ard. Perkataan ini juga ada dalam Al-Quran. Badi' maknanya dia buat tanpa ada contoh sebelum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dia cipta bumi ini, dia cipta langit 7 lapisan, semua ini ada contoh ke? Tak ada. Kan kita kalau cipta apa kereta ke, kita tengok juga contoh macam mana minat nak bergerak, nak gerak kena ada tayar. Kita ada contoh, kita tiru orang sebelum. Orang datang ikut balik contoh orang sebelum, baiki lagi macam tu. Jadi kita bukan mubdi', kita bukan badi' macam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala buat tanpa ada contoh langsung. Itu maksud ya badi'as samawati wal ard. Okey. Lepas tu ya dzal jalali wal ikram. Dzal jalali wal ikram ni, Jalal ni biasa dengar Jalal, Jalaluddin Hasan kan, saudara. Ya dzal jalal, Jalal ni adalah dipakai untuk raja di negara Arab, dipanggil Jalal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kita guna perkataan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala juga, iaitu Jalal. Apa maksud Jalal? Jalal maksudnya sahib, mana tadi? Sahibul azamah was sultan wal in'am wal ihsan. Maksudnya Tuhan ataupun pemilik kebesaran, pemilik kebesaran, dan sultan, maksudnya sultan pentadbir, ataupun sultan ni raja lah. Wal in'am wal ihsan, dan orang yang memberi nikmat dan memberi kebaikan. Itu maksud dzal jalal wal ikram, dzal jalal wal ikram. Okey, sambung sikit lagi. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu maksud dia ya hayyu yang maha hidup, ya qayyum. Okey, ya hayyu ya qayyum biasa dengar, tuan-tuan kan? Ya hayyu ya qayyum biasa dengar tak? Ya hayyu maksudnya dia adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita ni manusia, kita hidup tapi kita akan mati. Tuhan ini sentiasa hidup, tidak ada expired, tak ada expired. Maksud itu maksud ya hayyu. Yang kedua ya qayyum. Qayyum maksud dia adalah qaimun li nafsihi muqimun li ghairihi, iaitu dia ini berdiri dengan sendiri dia dan dia mendirikan orang lain. Maksudnya orang lain tak dapat berdiri tanpa dia.
Itu maksud qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Okey. Kita habiskan sikit lagi. Inni as'alukal jannah, sesungguhnya aku minta syurga dan aku berlindung daripada neraka. Jadi apabila Nabi dan para sahabat dengar doa ini, Nabi bagi tahu tadi, saya nak ulang balik. Nabi bagi tahu, kau tahu tak apa dia doa tadi? Sahabat tanya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi SAW bersumpah. Maknanya bila Nabi sumpah, maknanya serius lah kan? Betul lah. Demi Allah, ataupun demi diri aku yang ada pada tangannya, dia telah panggil Tuhan dengan nama yang agung, yang apabila dipanggil dia akan jawab, dan kalau dia diminta guna nama tu pasti diberi. Nanti insya-Allah ada masa kita akan bahaskan apa maksud nama Allah yang agung itu. Wallahu taala alam. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.